Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Rohaya binti Muhammad Hatta, merupakan guru cemerlang dan dandan rambut yang mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Kulai Johor. Murid saya terdiri daripada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK kategori kurang upaya pendengaran. Perkongsian inovasi saya pada kali ini adalah satu platform yang menyokong kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas bagi menggalakkan MBPK berdikari serta meningkatkan advokasi kendiri. Inovasi saya diberi nama Deaf Hairstylist E-Profile System ataupun singkatannya DEPS. DEPS merupakan pangkalan data atas talian yang disusun untuk mengumpul profil kompetensi pelatih dan dandan rambut kategori ketidakupayaan pendengaran. Profil berbentuk digital adalah direka bentuk mencakupi berbagai informasi, kegiatan dan kompetensi yang mencerminkan identiti pelatih dan dandan rambut dan MBPK dalam bentuk maya. Profil digital direka bentuk menggunakan kemudahan platform Google Sites dan dihimpunkan dalam satu dokumentasi menggunakan MyLink. Antara objektif pembangunan DEPS adalah mewujudkan sistem pangkalan data berkaitan kompetensi pelatih DR secara sistematik. Semasa PDP, murid akan melakukan tugasan mengikut kompetensi yang diberikan, mengambil evidence dan dihimpunkan di dalam DEPS untuk didokumentasikan. Objektif kedua pembangunan DEPS adalah DEPS digunakan untuk mereka bentuk perancangan dan pembangunan pelatih dan dandan rambut. Kekurangan dikenal pasti dan perancangan dapat disusun untuk meningkatkan kompetensi. Objektif yang ketiga adalah murid menggunakan DEPS untuk memohon pekerjaan di industri dan dandan rambut. Jurang komunikasi menjadikan DEPS sebagai satu alat bantu bagi murid ketidakupayaan pendengaran menunjukkan kompetensi hasil kerja yang pernah dibuat semasa mereka belajar. Pelaksanaan DEPS dibahagikan kepada 6 langkah seperti yang ditunjukkan. Mari kita lihat langkah demi langkah pembangunan DEPS. Langkah 1, latihan kompetensi mengikut kurikulum. Murid didedahkan dengan sukatan mengikut kurikulum dan aktiviti pembelajaran dirancang untuk memenuhi tujuan dan standard yang ditetapkan. Murid perlu mempelajari dan memahami kurikulum bagi kursus dandan rambut dan fokus pada kompetensi yang harus dicapai. Murid perlu menentukan kompetensi atau keterampilan spesifik yang akan dinilai dan perlu dipertingkatkan melalui latihan. Pada langkah ini, guru akan menjelaskan mengenai tujuan dari latihan, apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana penilaian akan dilakukan. Langkah kedua pula adalah murid akan merekod evidence secara kendiri. Murid akan mendokumentasikan hasil dari latihan dan penilaian untuk dimuat naik ke DEPS. Penilaian secara pemerhatian dan pengukuran menggunakan penilaian prestasi dilihat untuk memastikan adakah murid telah mencapai kompetensi yang diinginkan. Langkah yang ketiga adalah menyemak hasil kerja. Proses menyemak hasil kerja adalah langkah penting untuk memastikan bahawa kompetensi telah diselesaikan dengan baik dan memenuhi standard atau kriteria yang ditetapkan. Kriteria penilaian menggunakan borang penilaian prestasi atau secara pemerhatian pada masa ini. Penilaian rakan sebaya juga menjadi ukuran apakah semua kriteria yang diminta telah dipenuhi. Langkah 4 adalah penyusunan maklumat di dalam DEPS. Pada ketika ini, penyusunan maklumat secara kendiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas menggunakan laptop yang disediakan oleh kerajaan. Ia adalah merupakan satu proses menyiapkan informasi peribadi dan mengemaskini profil. Tujuan DEPS adalah untuk menghimpunkan profil kompetensi bagi tujuan jaringan kerjaya, maka susunan akan membawa maksud itu. Jenis informasi yang perlu disertakan mencakupi informasi peribadi, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan pencapaian akan dikemaskini. Murid akan menyusun informasi dengan mengikut kehendak sendiri dan menggunakan format atau struktur yang mudah dibaca dan difahami. Beberapa ruang perlu disertakan seperti ringkasan tentang diri, latar belakang pendidikan. Murid juga perlu mengemaskini ruangan keterampilan dengan menyatakan keterampilan yang relevan dalam bidang dandanan rambut.
Pencapaian atau penghargaan dapat memperkuat profil murid seperti penghargaan akademik, sijil atau projek yang signifikan juga perlu dikemaskini. Berikut merupakan beberapa produk yang telah dihasilkan menggunakan DAPS, hasil daripada kerja keras murid. Langkah 5 adalah hasil kerja diterbitkan. Hasil kerja dihasilkan dan telah diselesaikan akan diterbitkan secara rasmi menggunakan Google Sites. Murid masih boleh mengubah kandungan dan susun atur walaupun telah diterbitkan kerana kami menggunakan aplikasi yang fleksibel, namun masih dalam kawalan guru untuk memastikan informasi yang relevan dan penting secara teratur sahaja yang dimuat naik. Proses pelaksanaan seterusnya adalah langkah 6, iaitu menyampaikan hebahan kepada ibu bapa dan bakal majikan secara atas talian dan berterusan. Ia merupakan satu cara efektif untuk berkomunikasi dalam era digital dengan menggunakan platform Google Sites yang fleksibel. Sebarang maklum balas menggunakan email untuk berkomunikasi secara formal. Antara impak produk selepas menghasilkan DAPS adalah sumber maklumat dan data kompetensi mudah diakses. Bank rujukan simpanan maklumat, kepakaran pelatih dan dana rambut juga dapat diwujudkan. Sehubungan daripada memuat naik sebarang kompetensi yang telah diselesaikan, satu platform perancangan latihan asas dapat diwujudkan dan maklumat yang telah dimuat naik juga akan digunakan oleh pelatih untuk mencari pekerjaan. DAPS memberi impak positif terhadap kemenjadian MBPK. Melalui pemerhatian, MBPK akan berusaha untuk menambah keterampilan untuk dipaparkan di dalam DAPS. Penglibatan sosial MBPK dapat dipertingkatkan apabila murid mahu melibatkan diri secara aktif bagi menambah portfolio masing-masing. Sekian saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.